Nombor 1 adalah berkaitan dengan nombor 1 adalah yang paling mudah sekali, kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan, yang mana kuantiti terbitan? So ni yang paling mudah, boleh 2 saat pun dia dapat jawapan lah. Kuantiti terbitan adalah force adalah sama dengan MA. Tu maksud terbitan. Time ni dia yang asas, masa pun asas, arus pun asas. Masa, asas, semua asas lah. So ni kuantiti terbitan, tak masalah lah kot. Yang kedua, yang paling mudah sekali adalah yang manakah pasangan yang betul. So pasangan yang betul bila dia daya, dia adalah bukan skala, berat pun dia adalah vektor. Jawapan yang betul adalah momentum lah. Momentum adalah vektor. So soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Nombor 3 adalah ini kita tengok soalan bacaan ukuran diameter. Diameter suatu objek. Maksudnya cerita dia dekat sini, dia tengah ukur satu ukuran 5.50. Lepas tu dia ukur lagi 5.49. Lepas tu dia ukur lagi 5.50 lagi. Dia ukur 3 kali lah. So daripada sini awak tengoklah bacaan awak ni 5.5. Nak tengok dia konsisten G2 atau tidak G2 dan sebagainya. Yang ini membawa maksud dia konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten ni adalah nilai dia dekat-dekat. 5.5, 5.49, 5.50. Ni maksudnya konsisten. Konsisten. Kalau dia 5.5, lepas tu dia 8.5, lepas tu 9.0. Dia yang ni tak konsisten lah. Ni adalah maksud konsisten. Dan dia tidak G2. Tidak G2 maksudnya dia tidak menepati kita punya, mungkin kalau G2 tu semua nombor tepat lah. Satu lagi, kalau contoh kalau awak memanah kan, memanah yang busur pemanah memanah air. So bila kita tembak tu semuanya kena dekat sini, tu pun G2 jugalah. Semua kena dekat dia punya jawapan, dia punya aim tu. Ini memanah kita memanah. Alright, so nombor 2, 3 settle. So yang senang kita boleh laju je. Nombor 4. Nombor 4 adalah cerita tentang menunjukkan satu carta pita. Carta pita. Berapakah jumlah sesaran? Jumlah sesaran. Bila jumlah sesaran membawa maksud sini adalah 2, sini adalah 4, sini adalah 6, sini 8, sini 8. Maksudnya sesaran saya akan jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 8. So tambahkan semua. Itulah sesaran. Daripada panjang, jadi awak dapatlah 28 cm. Jadi jawapannya adalah D. Boleh Next one. Laju je. Bila soalan macam ni, dia direct je. Gambar. So biasanya kalau macam ni janganlah lama sangat. Kejap je buat. So menunjukkan kesan inersia. Inersia yang membawa maksud inersia absolutely yang ni lah. Bila kita nak kepala tukul tu, kita nak masukkan dengan betul, kita terus huge, cepat-cepat tarik, tekan. Yang ini bukan inersia, ini adalah momentum, daya tujah, daya ke belakang. Yang ini juga lebih kepada geseran udara. Basikal ni saya tak pasti pula naik basikal dia. Mungkin keseimbangan daya lah. So ini gambar A lah. Inersia. Alright, soalan seterusnya adalah, nampak macam susah tapi tak susah. Kena baca soalan. Rajah menunjukkan hasil tambah daya 6 dan daya 8. Daya 6 dan daya 8. Yang manakah antara rajah berikut adalah betul mengenai hasil tambah secara vektor? Daya 6 dan 8. Hasil tambah. So sedikit recall, kalau hasil tambah maksudnya dia mesti arah dia sama. Contoh ini macam ni kan. Arah dia macam ni ke kiri ke kanan. So kalau daripada sini juga vektornya arah yang sama. Mesti macam ni. Maksudnya kalau biru ni ke kanan, lepas tu dia naik. Dia sampai sini kan. Sampai dekat A contoh. Yang kedua punya jalan daripada sini pun sampai A arah yang sama. So ini adalah contoh vektor lah. Macam apa punya ADMAT lah. ADMAT kan belajar vektor kan. Sama lah. Sama macam ADMAT. Contoh kalau lain pula. Contoh kalau ke sini, ke kiri. Lepas tu saya nak turun. Arah yang sama. Saya juga boleh wakilkan daripada warna merah pula. Arah dia terus je. Pun sama.
Boleh So daripada sini mana yang betul? Okay, kalau kita tengok yang ini, ni naik. Okay. Yang inilah sini ke kanan. Lepas tu hasil dia adalah sama. So ni jawapannya lah A. Okay. Dua bentuk gambar, hasil tambah vektor. Okay. Kalau macam ni, dia macam ni kan. Macam ni dia turun. Lepas tu ni pula bertembung kan. Turun dan bertembung, so tak betul lah. Okay. Yang ni pula satu pergi atas, satu pergi kiri. So dia mesti satu arah. Maksudnya kalau merah ni ke kiri, ke kanan, lepas tu dia naik. Hasil tambah dia akan menghasilkan pun sama satu kali. So arah yang sama. Okay, macam vector and max lah, sama je. Saya tak screenshot sebab banyak sangat. Baik, saya recordkan je. Okay, soalan 6 settle. Soalan nombor 7. Nombor 7 juga adalah soalan yang cepat dan pantas, boleh buat terus. Okay, nombor 7 adalah menunjukkan ujian beg udara. Ujian beg udara di dalam sebuah kereta. Apakah fungsi beg udara? Jadi beg udara tadi digunakan untuk, paling mudah adalah untuk mengurangkan impuls lah. Okay, maksudnya bila bantal ini digunakan untuk memanjangkan tempoh masa. Jadi daya impuls akan jadi lebih kurang lah. Okay, memanjangkan tempoh masa. Mengurangkan daya impuls. Bukan impuls ni, mengurangkan D. Salah pula. Macam mana padam? Panggil balik pensel. Okay. So jawapan ni adalah D. Mengurangkan daya impuls ni, bukan impuls. Daya impuls. Okay, mengurangkan daya impuls. Daya impuls. So daya kita yang kurang. Sebab apa? Datang daripada formula sebenarnya F sama dengan MV tolak MU per T. Jadi bila T dekat bawah ni, T saya punya panjang, daya impuls saya akan berkurang. Okay, sedikit notes lah for you lah. Alright, settle settle soalan. Don't worry, saya akan record saya rasa insyaAllah. Okay, kadang-kadang dia suruh record tapi tak keluar, tu yang problem tu. Okay, nombor 8 adalah tentang sebiji durian jatuh dari pokok. So bila pokok tak ada masalah lain, kalau dia jatuh aja, adalah nama dia jatuh bebas kan. Apa-apa cerita tentang jatuh daripada pokok ke, jatuh daripada bangunan ke, terjun bangunan ke, dia mestilah jatuh bebas. Jatuh bebas adalah berkaitan dengan pecutan graviti. Pecutan graviti yang mana dia adalah kadar perubahan hal laju. Okay, sebab apa? Pecutan adalah datang daripada V tolak U kan. Per T ni adalah hal laju lah. Hal laju. Apa-apa yang bahagi dengan T, dia membawa maksud kadar perubahan. Kadar. Kataan dia kadar. Kalau apa-apa nilai yang dibahagikan dengan hal laju. Okay. Boleh? Boleh Settle nombor 8. Okay, nombor 8 sebelum soalan pertama, soalan objektif adalah soalan yang saya mudah. So patutnya boleh laju-laju, boleh tengok dan boleh buat lah. Sebab tu kena banyak latihan. Tak apa, jangan risau. Soalan nombor 9 adalah, itulah saya kata tadi, bila nombor 9 pun dia masih lagi lebih mudah. Yang mana daya-daya yang bertindak ke atas sebuah kapal terbang yang bergerak ke hadapan. Kapal terbang ni bergerak ke hadapan dengan satu pecutan. So dia telah memberitahu kapal terbang ini telah bergerak. So setiap statement diberitahu. Okay, so pada cerita ini apakah yang betul menerangkan daya-daya yang bertindak ke atas kapal terbang? Okay, jadi yang paling betul adalah apabila dia telah bergerak, semestinya daya ini lebih besar. Okay, daya kehadapan lebih besar daripada daya seretan. Itu saja, sebab dia dah berada di atas. Tetapi kalau ceritanya kapal terbang tu baru nak naik, lain pula ceritanya. Dia akan melibatkan weight dan lift tadi. So depends on soalan. Okay, kalau baru nak naik tadi ada cerita lain lah. Kalau dia dah dekat atas, yang mana daya angkat dengan dia dah seimbang lah. Okay, yang berkaitan adalah daya pecutan ke hadapan dia. Okay, so jawapan dia adalah C. 9 selesai. Okay, 10 baru dia macam susah sikit je. Sikit lah, tak banyak. Okay, ada orang bila tengok spring dia macam nervous. Lain sikit nervous dia. Kenapa spring tak keluar? Soalan nombor 10 ada tentang spring. Alright, so ada dua cerita tentang spring. Spring selari dengan spring sesiri.
Selari, sesiri, selari, sesiri. Okay. So bila dia sesiri contoh. Okay, bila dia sesiri, dia sebenarnya bila kita nak kira pemanjangan sesiri, dia adalah 2 darab dengan X dia. Kalau dia sesiri darab. Kalau dia adalah selari, dekat sini bermaksud X dia per 2. Dia bahagi. Pemanjangan spring dia dibahagi 2. Kalau dia adalah selari. Okey, kalau dia selari lagi tapi ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan jadi X per 4 lah. Okey. Soalan macam ni tak ada nak kira sangat pun, macam boleh andaikan lah. Kalau boleh andaikan yang mana yang paling, jumlah pemanjangan mana yang betul, yang mana yang paling besar lah. Okey, pemanjangan yang paling besar. Okey, tapi sebenarnya dia macam algebra sikit, tapi itulah level dia tinggi sikit lah soalan macam ni. Alright, so kalau macam dah tak reti sangat, tak apa, jangan risau. Okey. So saya cuba menyelesaikan dia dalam bentuk algebra. Macam pening sikit tapi tak apa, dah petang. Okay, tak apa. Okay, so saya padam dulu yang tak berkaitan tadi. Okay, saya berkaitan padam kejap. Sedikit nota tadi. Okay, so spring kadang-kadang dia adalah soalan yang mudah, kadang-kadang dia soalan susah sikit. Okay, tengoklah macam mana. Alright, so dekat sini boleh directly dia adalah X per 2. Dekat sini dia adalah X per 2 sebab dia adalah selari dan 2 spring. Okey, dekat sini pula kita buat satu-satu. Yang ini adalah X per 2, yang ini adalah X je. Okey, tetapi bila dia bergabungkan dua sistem pertama nanti saya dah buat X per 2, sistem kedua disambungkan secara sesiri kan dengan X. So level tinggi sikit lah. Yang ini case pertama, dia dalam bentuk selari, dapat X per 2. Lepas tu saya gabungkan sistem saya, jadi last kali cerita dia sesiri. So bila sesiri ni adalah X per 2, yang ini pun X. Yang ketiga, gambar ketiga bila kita dah pecahkan pada satu sistem, yang ini adalah X per 4. Dia bergabung secara sesiri dengan X per 2. X per 2 apa tu? X per 2. Okay, boleh? So daripada sini sebenarnya boleh buat algebra sikit lah, nak proof je. Tapi tak apa, kalau daripada gambar pun nak boleh agak-agak lah. X per 2 tambah X, so ni per 1. So dapatlah darab dengan 2, ni pun darab dengan 2. Jadi X per 2 tambah per 2. Jawapan akhir untuk sistem ni adalah 3X per 2. Sistem untuk S dengan ayat semua 500 Newton sama. Okay, yang ke seterusnya, yang ini adalah X per 4 tambah dengan X per 2. So pembawah kena sama kan. X per 4 tambah 2X per 4 sama dengan 2 tambah 1, 3X per 4. So 3 bahagi 4 secara matematiknya adalah, kalau kita bahagi ikut point ni, kadang-kadang saya pun nak buat tulis lumbu pun nampak mana besar. Okay, mana kalkulator? Sekejap berapa tu? 3 bagi 4. Tu lah, saya pun dah confused. 0.7 kalau 3 bagi 4. Kalau 3 bahagi 2, dia akan dapat 1.5. So 1.5 dengan 0.5. So S lah yang paling besar. Diikuti rapat oleh T dan A. So jawapannya adalah A. Ini STR. Don't worry kalau tak boleh nak grab, tidak mengapa. Soalan spring ni dia yang susah ni selalu keluar objektif dia. Yang tinggi dia akan cerita yang tak susah macam ni lah. Okay. Sebab nak memahamkan ni pun satu hal juga sebenarnya. Jangan risau. Okay. Dah So saya laju 11, 10, 11. Okay, 10, 11. Okay. Tadi tu cerita pasal algebra, dah lah cerita pasal spring. Lepas tu cerita pasal algebra pula. So dua benda yang wow. Tapi don't worry, bila objektif separuh daripada 50 soalan adalah soalan kategori mudah. Okay, kalau buat betul-betul 50% tu senang. Alright, nombor 11 juga dah bagi kepada soalan yang mudah balik, yang mana tentang teori kinetik jirim.
yang manakah merupakan anggapan asas. Ini macam juga kimia. So sama macam kimia. So kimia adalah cerita tentang tenaga kinetik ciri adalah tenaga kinetik purata, molekul-molekul bertambah bila suhu bertambah. Okey, itu yang paling asas lah. Okey. Boleh tu jawapan nombor 11. Dia macam definisi. 11 selesai. 12. Okey, 12 Alright, nombor 12 adalah tentang menunjukkan daya F dikenakan ke atas ombor kecil Q menghasilkan tekanan di dalam cecair. Tekanan itu dipindahkan ke ombor yang besar untuk menghasilkan daya. Okey, yang manakah pernyataan yang benar? Okey, so daripada gambar pun sebenarnya dah boleh tengok yang ini F2. Yang ini F1. Okey, so yang paling betul adalah F2 lebih besar daripada F1 lah. Daya kita lagi besar kat sana. Okey, beban yang paling besar. Okey, lepas tu itulah jawapannya. Alright, so itu soalan nombor 12. Okey, 12. 13. Okey, 13 adalah tentang menunjukkan bacaan penimbang berat apabila bongkah logam digantung di udara. Lepas tu ditenggelamkan ke dalam air. Ini tentang jisim air tersesar dulu kan. Daya apungan sama dengan berat apa tolak berat apa. Okey, so daripada sini awak tengoklah ini adalah berat bongkah logam di udara dulu. Lepas tu dia masukkan dalam air. So kita nak kira, kita kena tolak kan. Jadi kita kena tolak daya apungan tadi. Siapa yang kita buat dulu, kita akan buatlah berat bongkah di udara. Kita dah ukur tadi berat bongkah di udara tolak dengan berat bongkah di dalam air. So jawapan adalah C lah. Okey. Yang lain-lain tu taklah sebab ni dia punya berat air tersesar punya cerita daya apungan sama berat air tersesar. Okey. So nombor 13. Seterusnya adalah nombor 14. 14 adalah tentang pengukuran sebuah manometer. Manometer kena ingat satu nilai iaitu 76 cm mercury adalah tekanannya. So biasanya kita akan kira dengan terus tolak je sebenarnya. Okey, so tekanan gas adalah 91 cm mercury. So nak dapatkan berapakah pemanjangannya, kita just tolak je terus 76 cm mercury. So dapatlah 15 cm mercury. So jawapan adalah B. Tolak terus. Sebab dia ikut pemanjangan tadi. Okey, pemanjangan mercury tadi lah. Okey, 10 tu tak ada apa pun. Okey, 96 cm mercury. Alright, so nombor seterusnya 14, 15. Okey, dalam tadi tu yang susahnya tadi tu yang ini susah sikit. Saya pergi jalan ni. Gangguan. Sekejap dia macam ada line problem. Oh, baru sampai. Okey, so 15. 16 kan? 16 pula. 15 tadi. Okey, 15. Ini ada satu cerita sikit. So saya tambah sikit apakah cerita yang berkaitan. Okey, cerita yang berkaitan kalau awak dah pernah belajar dulu kala. Okey, kita ada satu gambar yang mana dia adalah macam ni. Turun. Lepas tu dia macam ni. So dia macam ni kan. Bab tekanan dan daya dan tekanan. Lepas tu garis lagi sini. Okey. Lepas tu dia macam ni. Tolak gambar. Alamak, lari lah. Sekejap. Okay. So masih ingat lagi lah. Okay.
Kalau boleh ingat lagi, dia ada gambar ni, kita terbalikkan lagi. Macam ni satu. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik. Okay, lepas tu dia meruncing dekat sini. Dia kembali. Macam gambar atas tapi dia terbalikkan. So daripada sini ni adalah kita punya air masuk. Tapi cerita sekarang tu udah ada kan. Okay. So bila air masuk, kita akan ambil turus air akan jadi macam ni kan. Ingat lagi. Terus daripada sini yang paling atas. Yang bawah ni kita boleh ambil kat bawah ni lah. Atas dengan bawah. Boleh ikut terus sebab dia dalam turus yang sama. Okay, ni tanda dia. Yang penting dia straight line. Okay, cuma yang tengah-tengah tu bila dia sempit kan, bila dia lubang adalah yang paling kecil turusnya. Boleh? Okay. Boleh ya? So cerita dia sama je lah, macam ni lah. Cuma dia dah terbalik kan. Tu ni turus yang paling kecil. Okay, daripada sini juga sebenarnya dia sama je, cuma dia terbalikkan gambar. So daripada sini, siapa yang runcing ni, dia adalah memberi maksud. Contoh ini adalah Q, kita bagi dia Q. Q ini, pada ketika Q ini adalah laju dia paling tinggi. Laju air paling tinggi. Okay, apa lagi yang kita boleh take note? Pada ketika dia mula-mula sini, ini mungkin kita boleh bagi dia huruf P. P tadi adalah memberi maksud tekanan yang paling tinggi. Okay. So sama je bila dia terbalik kan. Sebab bawah ni hanya kita buat hole. Okay, kalau dalam cerita ni pula, dia daripada sini juga pipe dia. Masih lagi sama, cuma dia terbalikkan. So masih lagi memberi jawapan yang sama je. Okay. So jawapan yang sama bila tengok tekanan paling tinggi, siapa yang paling tinggi tekanannya? Tekanannya pada ketika A lah paling tinggi. Okay, tekanan A paling tinggi, tekanan A paling tinggi, tekanan A paling tinggi. Okay, tekanan kedua, lepas tu laju air paling tinggi. Laju air yang paling tinggi adalah laju air paling tinggi. Okay, tadi tu tekanan paling rendah kan? Tekanan B yang paling rendah. Okay, dekat sini pula A yang paling tinggi, tekanan A paling tinggi. Tapi B paling rendah patutnya. So C ni yang kedua. Okay, C yang kedua. So PA yang paling tinggi diikuti oleh C sebenarnya. Lepas tu baru B. Maksudnya PA lebih besar daripada PB. Tapi PB pun lebih kecil daripada PC. So kita ambil yang ni. Sebab PB tadi the hole yang paling kecil kan. Hole yang paling kecil. Tu cerita pasal tekanan. Bila dia hal laju air yang paling tinggi adalah laju air yang paling tinggi adalah VA VA yang paling tinggi. Diikuti dengan BB. Tapi BB pun besar sikit daripada BC bila dia punya hal laju air. Sebab laju air tadi dia jalan terus dengan tekanan tadi yang menyebabkan kita punya bentuk tadi. So jawapannya adalah B. Alright. So itulah baru ada dua soalan yang macam kena fikir lama sikit lah. Dua lah, saya baru jumpa dua. Wah. Tadi tu spring tu tadi tu lah. Kalau macam dah pening sangat, boleh nak tembak je kot. Tak payah nak tembak. Cubalah kan, dah tahu kan. Alright, so nombor 6 adalah barometer ringkas. Barometer ringkas adalah ini juga adalah cerita barometer. Kalau ikut balik semula, barometer ringkas adalah dia masih lagi dalam bab tekanan. Okay, dekat sini adalah ketinggian yang mana ini adalah tekanan atmosfera ataupun diberi sebagai tekanan dalam bentuk mercury. Ini tu tadi 76 cm mercury. Ni recall sikit lah. Tajuknya tajuk daya dan tekanan. Okay, daya dan tekanan pun antara bab yang tak sukar, tapi kena kerti detail. Okay, so yang manakah yang akan menyebabkan kolom itu berkurang? So tekanan dengan tekanan atmosfera, bila kita letak kat bukit, dia ada perbezaan. So semestinya lah dia berada di puncak gunung. Bila dekat puncak gunung, barulah kita punya ketinggian tadi akan affect dengan tekanan atmosfera tadi lah. Kita bukit gunung dan sebagainya. Okay, alright, so soalan nombor 16. Boleh ya?
Kita dah tak mampu dah. Dah petang lah. Biasa macam tak sesuai pula petang. Okay, tak apa. 17. 17 adalah turus air. Kalau perasan bila kita buat trial, okay, macam trial Negeri Sembilan pun ada soalan ni kan. Trial Kelantan pun ada soalan ni. So boleh agak lah macam kod macam ni kot. Agak. Okay. So ini adalah arus pula dah. Air turun, air ke tengah dan air hujung. So kita punya soalan kita tandakan turus kan, turus air. Okay. So yang manakah melibatkan tekanan, yang manakah mewakili hubungan antara tekanan dan juga kedalaman air. So tak ada masalah pun sebenarnya. Formula tekanan adalah P sama dengan rho G H kan. Okay. So bila tekanan adalah P dan juga kedalaman adalah H. So tekanan berkadar langsung dengan H lah. Semestilah jawapannya adalah A. Boleh? Ni pun tak sukar pun sebab daripada formula je. Boleh Okay ada tak susah lah. Alright. Next one. Nombor 18. 18 adalah soalan berkaitan dengan definisi muatan haba tentu. Okay. Muatan haba tentu air adalah 4,200. Okay. Dia nak cerita definisi je. Maksud 4,200 tenaga haba diperlukan untuk mengubah 1 kg. Sebab cerita tadi air, jadi dia adalah air 1 darjah Celsius. Kadang-kadang orang buat ais tapi salah jawapan dia. Okey. Boleh macam tu lah. Lepas tu ni pun 100 degree dah salah jugalah. Ni pun salah juga. Tengok suhu dia kosong ni 100 tak betul. Yang betul, yang keliru antara dua ni je. Satu. Nak ais ke nak air? Tapi sekarang muatan tentu haba air lah. So jawapan adalah A. Masih lagi saya rasa bukan kategori level yang sukar. Cuma dia confusekan awak je. Okey. Soalan nombor 19. Memang ketiak dia berwarna lain rupanya. Saya ingat saya punya gambar je. Rupanya betul. Okey, so diagram menunjukkan bahawa suhu badan seorang bayi diukur oleh seorang doktor. So kita pakai termometer klinik lah. So ini adalah tajuk favourite ni siapa nama yang buat air kopi tu? Haziman. Okay. Beracaan suhu bayi hanya mengambil selepas beberapa minit kan, untuk memastikan semestinya lah kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Sebab ada apa? Keseimbangan terma kan. So dia definisi je lah. Okay. Boleh ni soalan keseimbangan terma. So bila keseimbangan terma berlaku apabila suhu saya dengan suhu dia dah tak ada pemindahan, so haba bersih saya sifar. So saya dah sama suhu dengan dia. Okay. Pemindahan haba bersih sifar. Dah tak pindah lah haba. So haba dah sama. Tak berarti kata lain tapi definisi perkataan sifar ni penting untuk definisi suhu keseimbangan terma. Alright, selesai. Soalan nombor 18. 19. 19 masih lagi level yang mudah. Seterusnya barulah soalan nombor 20 yang melibatkan sedikit pengiraan. Bila pengiraan dia susah sikit. Okey, soalan nak hitungkan masa yang diambil oleh suatu pemanas berapa ratus watt untuk mengukurkan 1 kg ais pada suhu kosong pada 60 darjah. Kalau perasan, kalau kita ingat bab adalah bab yang paling sebenarnya dia P dan dia berkuasa haba kita pada hari itu. So tenaga haba lah. Tenaga haba kita adalah MC theta betul? Q sama dengan MC theta dan Q sama dengan ML. Ada soalan dia direct terus Q MC theta, tak ada masalah. Tetapi soalan ini bercerita tentang dua benda yang berlaku serentak, yang mana saya ada perubahan suhu kosong dengan 60 dan saya juga ada penukaran fasa ais kepada air. So kebetulan dia tak direct. Dia kena fikir sikit lah. Satu lagi, dia telah mensupply satu pemanas rendam dengan kuasa 800 watt. Maksudnya dia dah pakai Swiss battery lah. Swiss pasangkan, panaskan.
So untuk ini cerita dia adalah, kalau dulu kita dah belajar PT sama dengan MC theta atau PT sama dengan ML. ML adalah haba tentang pendu pelakuran ni, spesifik data scene. Kalau ni adalah melibatkan C. Okey. Tetapi kisah pada hari ini mereka telah bergabung, yang mana kita supply energy sama dengan MC theta dan ML. Boleh? Okey soalan dia tinggi sikit lah. Boleh? Alright, so kita nak cari apa? Masa. Masa adalah T. Okey, masa adalah T. Jadi bolehlah masukkan 1/1. P adalah 800. T adalah masa. Okey, M boleh dikeluarkan pun boleh, tak keluar pun boleh, tak ada masalah lah. Okey, nak keluar pun boleh ke? M kat sini berapa M? Di sini. Oh, 1 kg je, tak tulis pun tak apa. So C theta tambah ML. Okey, boleh So theta saya, yang tak berkaitan saya padang Tipu ni macam-macam lah. Sebenarnya tak ada banyak pun. Sekejap pada yang lain dulu tak berkaitan. Okey, so untuk kira theta adalah perubahan suhu. Perubahan suhu, so theta adalah 60 darjah Celsius. Besar tolak kecil lah. So theta saya dalam unit darjah Celsius Okey, 60 lah. Alright, so L telah diberi. Ini adalah L, specific latent heat. Yang ini adalah C, muatan yang bertentu adalah C. Okey, so masukkan dalam persamaan. 800 darab dengan T sama dengan 1 darab dengan C. C saya adalah 4200 darab dengan theta 60 tambah dengan M dah keluar ni. Alah, tak payah M ni. Sekali je. Ini adalah L. Okay, so L adalah 3.4 darab 10 kuasa 5. Okay, boleh 15 minit lagi. Saya rasa macam ada yang dah tertidur. Naluri. Okay, tak apa kot. Okay, so darablah macam biasa. So kalau saya dah darab tadi, saya dah ni 4200 kali 60 darab dengan ni, saya akan dapat sebelah kanan adalah 59,592 123. Yang sebelah sini adalah 800 T. Okay, so last kali kira bila bahagi T sama dengan 59,59200. Tak muat lah. Okay, inilah So T sama dengan, bahagi je lah 59,2000 bahagi dengan 800. So masa yang saya cari T sama dengan 740. San. Jawapannya adalah C. Okay. So pengiraannya detail lah. Pengiraan dia perlu buat sebab nanti kalau awak kira direct MC theta je, awak akan dapat jawapan ni tau. Saya tadi dah kira kan, maksudnya dia ada jawapan yang track awak lah. Awak macam confident jawapan dia A. Tapi sebenarnya cerita tentang ada perubahan fasa dan ada perubahan suhu. So jawapan adalah C. Okay, A tu kalau awak kira MC theta so soalan macam ni dia MC theta, awak dapatlah jawapan ini. Okay, tapi penting untuk faham lah. Tapi jangan risau. Dia tak susah sebenarnya, tapi kena kira. Okay, so apa yang perlu ingat untuk tajuk ini, favourite saya yang mana kita ingatlah MC theta sama dengan Q dan Q sama dengan ML. Okay, dan kita boleh tukarkan daripada energi saya PT. PT adalah kita punya bekalan kuasa lah, tenaga apa-apa yang apply. Okay, so ni sama, pergi sini atau pergi sini. Siap nombor 20 boleh 12 so kita tak boleh sampai 450. Kita mungkin pergi separuh je lah. So next week sampai 50 lah. Okay, saya tak tahu lah, awak cuba berkumpul balik, bincang balik. Kalau tak nak, tak apa kot. Saya nak bagi app. Saya bantu je. Bantu kalau misalnya petang, penat dan sebagainya, boleh ni lah. Alright, 20 settle Okay, 20 selesai. 21 adalah soalan melibatkan graf. Okay, tetapi maksudnya dah sekarang awak dah boleh ingat lah tiga bermuda yang saya ajar tu kan. PVT. Ingat tak? PVT.
Tapi T ni T lah. T. PBT. Lagi apa lagi kena ingat? Sini adalah Boyle, BC, tekanan. Ni adalah hukum Boyle, hukum Charles, hukum tekanan. Boleh? Okay. So cerita tentang hubungan antara isi padu. Isi padu apa? Volume dengan suhu T. Okay, V dengan T. Okay. Untuk hubungan V dengan T, dia semestinya berkadar langsung. Boleh? VT. Okay? Ada soalan? Tak ada. Boleh teruskan lagi? Tak? Boleh. Angkat tangan. Angkat tangan. Oh, Miss Alina je angkat tangan. Okay, lagi dua tak tahu apa. Syu okay, Syu? Okey, cikgu. Okey. Oh, Alhamdulillah. Okay. Okay, ni tadi So, PBT tu dah kena ingat lah. Graf macam mana? Sebenarnya graf ni straight, graf ni straight. Graf ni yang dia toing, dia pakai garis songsang. Okay, graf. Dah boleh ingat graf juga sebenarnya. Saya dah kasih handout ke saya tak kasih, lupa dah. Tak apa, saya tengok balik. Kalau tak kasih, saya kasih lah. Ni straight. Ni berkadar langsung, ni pun berkadar langsung. Dengan syarat tekanan suhu bila untuk tajuk ini, suhu mesti dalam unit Kelvin. Tu je. Berbanding dengan soalan atas tadi, suhu saya dalam unit darjah Celsius sebab MC theta. Tapi hukum-hukum ni dia adalah suhu Kelvin. Yang masa bila tukar kena tambah dengan 273 lah. Okay, darjah Celsius pada Kelvin. 21 settle, tak ada masalah pun. Saya sangat prefer kalau buat bab haba ni, dia tak susah. Dia tak macam tadi spring kan. Spring tu susah sikit. Kalau ni dia masih boleh layan, masih boleh layan. Sama juga macam ni 22. 22 kalau awak belajar kimia, belajarkan naftalina. Jangan tipu. Saya tak Cik Riza kan. Betul tak? Belajar. Kan? So naftalina pun dah belajar. So kimia dah belajar, fizik pun dah belajar. So apakah jawapan nombor 22? Cepat 22. Yang manakah fasa dia perpenjal dan cecair sahaja. Maksudnya dia punya suhu tidak berubah. Suhunya telah digunakan untuk memecahkan molekul-molekul. Mana? NO, PQ, NN, NO, OP. Boleh mana awak? OP kot. OP kot. NO lah. Ke NO. NO. Yang mana kat sini suhu dia, ni suhu kan? Suhu dia tidak berubah dekat sini. Tetapi saya masih lagi membekalkan ni. Saya panaskan lagi kan naftalina tu. Jadi suhu saya dekat fasa ini suhu pula haba tadi. Saya masih bekalkan haba. Haba tadi digunakan untuk memecahkan molekul-molekul tadi. Molekul-molekul. Okay, so suhu dia tidak berubah pada ketika takat ini. Jadi dekat takat ini sahaja dia mempunyai keadaan perpecahan dan cecair serentak. So bila study kimia tentang naftalina dan sebagainya, dia sama je dengan fizik lah. Okay, sama je. Alright. So 2 kali faham lah, harapnya lah insyaAllah. Okay. Nanti saya buat PLC dengan Cikgu Izara ni. Tak adalah. Okay, 23. 23 adalah tajuk yang kita baru belajar semalam. Semalam I call you tak answer. 23 adalah jenis yang mana cermin itu adalah cermin cekung lah dekat perpenjuru. Okay, cermin cekung yang boleh dilihat lah. Cermin yang telah memperbesarkan. Okay, pemantul tadi lah. Cermin sebagai pemantul membesarkan gerak image. Okay, so 23 adalah C. 23C, boleh 23. Seterusnya adalah 24 juga kita dah pelajari semalam, cara-cara melukis cermin cembung. Dan cermin cembung adalah semalam juga kita dah belajar cembung virtual upright magnified. Okay, virtual upright magnified. Okay, so kalau dah boleh hafal yang ini, tak payah lukis pun. Tapi lukis tu kena nanti kalau kata 2 lah. Okay, sebab saya bertanya tentang apakah ciri image dia. Okay, ciri image saya tadi adalah bukan wood, VUD, salah pula. Virtual upright diminish. Diperkecilkan. Cermin cembung. Virtual upright diminish. Okay, dia adalah wood lah. Okay, VUD cermin upright diminish, cermin cembung. Okay, so ingat sebalik semula ni adalah cermin
cermin cembung. So, bila cermin cembung dia hanya ada satu saja, dia adalah VUD. Okey, atau dia adalah kantah cembung. Dia hanya ada satu saja image VUD. Okey, yang lain tu ada boom yang lain tu adalah ciri untuk yang lagi satu. Couple lagi satu lah. Okey, boleh Alright. Settle soalan seterusnya, C. Alright. Boleh Okey, so soalan nombor 25. Tapi walaupun tak lukis gambar Raja Sina, saya harap nanti awak akan cuba ingat nak lukis gambar Raja Sina tu, sebab gambar Raja Sina adalah penting untuk lukisan lain. Aku tak tahu. Kita dulu lah. Okey, 25. Saya sambung 25. Kita sampai pukul 3 ke 2.45. Tak lah. Boleh kan? Okay, pukul 25, 25. Last sampai pukul 3 lah. Alright, ni adalah sedikit cerita tentang satu sinar cahaya bergerak daripada udara kepada air. So daripada udara kepada air. Siapa lagi tumpat? Tak penting pun sebab ni dah di cerita lain. Okey. Berapakah laju cahaya dalam air? Okey, so ada satu formula yang mana N sama dengan, kalau boleh ingat, ialah sinir. Okey, N juga ada satu lagi formula yang mana dia adalah daripada hal laju cahaya bagi dengan hal laju cahaya dalam medium. Hal laju dalam medium ataupun kita boleh bagi sebagai N sama dengan C per V lah. V saya memang sengaja digelombangkan supaya dia adalah bala laju, velocity dua ni. Okay, so sekarang adalah diberitahu tahu laju cahaya di udara 3 kali 0.10.8 lah. Okay, apakah I? I adalah 54. Apakah R? R adalah baris normal, ini adalah R. So ini adalah R. R adalah 35. Okay, sin I per sin R. Okay, so sin I adalah sin 54. Sin R adalah sin R adalah sin 35. Okay, kita gabungkan dengan CV ni tadi, C per V, sebab dia nak cari apa tadi? Laju cahaya dalam air, dalam medium lah. Air ni boleh jadi yang kedua lah, medium tertentu, mungkin air, kaca dan sebagainya. Alright, so kita dapatkan sin 54 bahagi sin 35 sama dengan 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan velocity yang kita cari. So matematik biasa, darab silang dan sebagainya, awak akan kira. Awak dapatlah jawapan dia sebagai 2.13 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi jawapannya adalah B. Okay, kena kira lah. Saya pun kira tau. Tapi tak apalah, awak boleh lah tengok je dulu. Alright, 25. Okay, lagi 10 minit. Boleh ya? Mampu? Ke tak mampu saya break je. Angkat tangan. Okay ya. Okay, so 25 lepas tu 26. 26 juga kategori soalan yang tidak sukar. Hanya perlu melihat sahaja. Okay, baca soalan dulu. Soalan menyatakan bahawa cahaya bergerak melalui 3 medium P, Q dan R yang berbeza ketepatan optik. Okay, so dia dah bagi tahu darjah cahaya saya kat sini. Masuk, sini adalah 70 darjah. Lepas tu dia masuk yang kedua. Berapakah sudut dia? Normal dengan 22. Ini adalah sudut yang kedua, 22. Lepas tu dia sampai sini, dia dapat 90 rupanya. Okay, 90 darjah. Boleh? So cerita dia. Baca dulu soalan. Jadi dia nak baca, dia terus tanya apakah yang betul. Baik, semalam kita dah belajar apabila suhu itu I lebih besar daripada C, ini adalah apabila berlakunya kisah pantulan dalam penuh. I ni sudut 7. Tetapi apabila I saya sama dengan C, saya punya sudut akan jadi 90 darjah. So ini adalah kriteria untuk yang ini. Sudut yang terpantul saya 90 darjah. Sebab apa? Syaratnya adalah I saya betul-betul sama dengan sudut genting. C itu apa? C itu sudut genting. C adalah sudut genting.
Okay. Jadi daripada sini kita boleh kenal pasti apakah magnitude sudut genting. Sini 90, sini 22 kan. So sudut genting mesti 22. So jawapan ni dah salah. Okay. Boleh Dan seterusnya adalah cerita tadi dulu lah yang kita dah pernah belajar. KL dekat. Betul? KL dekat lah ketupatannya. Okay. Ketupatan optik mana yang lebih, kalau kat sini awak tengok ni 70 dan ini dia mendekati lah. So ni kurang tumpat ke lebih tumpat. So P kurang tumpat daripada Q. So P kurang tumpat daripada Q. Ini pun betul. So antara A dengan D. Tapi soalan tadi dah potong 70, jawapan adalah D. Boleh? So jawapan ni tak payah kira pun. Cuma ni macam kena faham lah apa cerita. Sebab tu saya kata cahaya ni tak susah tapi kena faham. Kenapa 90? Okay, sebab I sama dengan C. Kenapa dia pantulan dalam penuh? Sebab I saya lebih besar daripada sudut genting. Okay, kenapa dia mendekati? Sebab dia kurang ke lebih tumpat. So hopefully boleh pelan-pelan lah, pelan-pelan. Okay, pelan-pelan. Dia bukan bab cahaya, bukan bab yang perlu di-excusekan atau perlu diabaikan. Okay, boleh 26. Alright? Boleh? Boleh. Okay, 26 So dah 26. So last lah kot 27. Lepas tu kita sama kemudian 27 last So next week 28 sampai 50 lah. Cik, tak adalah. Kita very slowly lah tapi bergerak. Ke tak tahu. Saya tak tahu lah, nanti awak disturb balik. Kalau awak tak setuju nak tukar tarikh ke hari ke. Okay. Alright, so 27 adalah yang paling mudah sekali. Dia adalah kanta cembung. Dia tu memperbesarkan kanta cembung. Kanta cembung. Dan dia berada pada U lebih kecil daripada F. Okay, U lebih kecil daripada F. Okay, yang mana apabila U lebih kecil daripada F, dia punya image akan jadi magnified. Okay, dia akan jadi boom. Virtual upright magnified. Okay, kalau dia kanta cembung. Sebab kanta cekung tadi, dia akan jadi diminish kan, VUD. Kan? Tadi dah ingat kan, kalau boleh ingat, kanta cekung dia VUD je. VUD. D ni diminish, dia kecil. So ini gambar kita diperbesar, dia adalah magnified. So dia mesti kanta cembung. Dan kalau boleh, yang boleh kanta cembung, yang kena ingat RIS tu. RIS, rim, boom, boom, boom. Okay, yang mana RIS adalah pada U lebih besar daripada 2F. RIS adalah U sama dengan 2F. Rim, U di antara F dan 2F. Boom, U sama dengan F. Boom juga, U lebih kecil daripada F. Okay, so siap. Alright, so saya ingat sampai situ je. Sebabnya macam kesian pula, macam ngantuk pula ni. Okay, saya rasa macam ngantuk. Tak ngantuk ke? Tak? Tak eh? Apa? Amazing. Sampai saya pun discuss. Semangat. Semangat? Wow, amazing. Semangat ke? Nak sambung lagi ke tak? Ke nak habis lah? Saya tak kisah pun. Tapi tak adalah sampai habis. Kita bincang separuh. Okay? Sampai sini kot? Boleh je? Itu apa tu? Miss Alina telah menunjukkan gambar tersenyum. Jadi saya rasa senyuman itu membawa maksud kita break dulu kot. Okay ya? Boleh ya? Kita break dulu lah. Boleh? Yes, boleh je kot. Okay? Boleh je. Sejam je saya rasa. Sejam. Sekejap je. Sure okay Sure? Cikgu. Okay, cukup lah tu. So kita sampai 28. Great, so jangan risau. Saya tak ada pun, ni kita record lah. Kita record kelas, nanti boleh dengan kawan-kawan. Cumanya kalau awak sekarang